Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini awak akan bersama dengan Ustazah Hanani dalam subjek akidah. Sambungan daripada yang lepas, kita dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita teruskan kepada hikmah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey, hikmah yang pertama iaitu bertambah sifat tawaduk kepada Allah Ta'ala. Sifat tawaduk ini bermaksud sifat merendah diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mendapat rahmat Allah. Rahmat ni belas kasihan lah. Belas kasihan. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Okey, yang ketiga, motivasi diri untuk berjaya. Yang keempat, sabar menghadapi ujian. Yang kelima, redha dengan ketentuan Allah. Dan yang terakhir, ikhlas dalam setiap perbuatan. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis qada. Jenis-jenis qada terbahagi kepada dua, iaitu qada mu'allaq dan qada mubram. Okey, qada mu'allaq bererti ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan boleh berubah mengikut usaha dan ikhtiar seseorang. Contohnya, berjaya jika berusaha. Okey, qada mu'allaq ni dia boleh berubah dari semasa ke semasa. Contoh mudahnya, awak daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, awak ni seorang pelajar yang cemerlang. Tiba bila awak masuk ke universiti, awak tiba-tiba awak menjadi seorang yang pemalas. Bila jadi malas ni, gagallah awak dalam peperiksaan semasa awak di universiti. Tak menjadi pelajar yang cemerlang lah seperti sebelum-sebelum ni. Ya. Okey, yang kedua, qada mubram. Qada mubram bererti ketentuan Allah SWT terhadap sesuatu dan tidak boleh berubah. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati dan akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Okey, qada mubram ni dia merupakan bentuk takdir yang tidak akan berubah. Tidak akan berubah dan bentuk takdir ni tiada siapa yang menghalang benda tu akan terjadi. Ya, contohnya inilah kematian. Ya, ketentuan Allah yang pasti akan berlaku. Yang mana tak siapa yang boleh menghalang benda tu akan terjadi, ya. Okey. Kita pergi kepada perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, perkara yang berkaitan iaitu berusaha dan berikhtiar. Yang kedua, berdoa bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tawakal iaitu berserah kepada Allah. Yang keempat, redha. Yang kelima, baik dan buruk. Ini merupakan kaitan juga dalam kehidupan kita. Nak mendapatkan sesuatu, yang pertama, mestilah berusaha. Yang kedua, selepas dah berusaha, dah belajar kajian-kajian, dah mengulang kaji pelajaran, kemudian barulah kita berdoa bersungguh-sungguh. Selepas berdoa, tawakal. Dan selepas tawakal, redha. Redha sama ada benda tu, sama ada kita mendapat keputusan yang cemerlang ataupun kita tidak mendapat keputusan yang cemerlang. Ya, kena terima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada huraiannya. Huraian daripada kaitan daripada sifat qada dan qadar. Okey. Bila pergi kepada konsepnya, iaitu yang pertama, usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Manusia wajib berusaha untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, orang yang rajin berusaha akan berjaya. Yang ketiga, sikap putus asa perlu dijauhi. Dan yang terakhir, hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Firman Allah SWT daripada surah An-Nahl ayat 97. Maksudnya,
Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Okey, yang kedua iaitu doa bersungguh-sungguh. Selepas usaha, kita doa. Okey, doa senjata orang mukmin. Yang kedua, berdoa hanya kepada Allah SWT dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, Allah Maha mendengar dengan doa hamba-Nya. Yang keempat, doa yang baik akan dimakbulkan. Dan yang terakhir, setelah berusaha, hendaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Okey, kita pergi kepada tawakal, iaitu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang pertama berserah diri kepada Allah. Yang kedua reda dengan ketentuan Allah. Yang ketiga selepas berusaha dan berdoa kita tawakal. Okey, daripada surah Al-Imran ayat 159 maksudnya. Kemudian apabila engkau telah berazam iaitu sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu maka bertawakallah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Ni selepas kita dah berusaha, kita berdoa, kena tawakal. Tawakal sama ada benda tu baik ataupun buruk. Okey. Yang keempat iaitu baik dan buruk. Setiap kebaikan disukai Allah. Amalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga, balasan syurga kepada manusia yang mengamalkan kebaikan. Yang keempat, setiap amalan hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Yang kelima, setiap kejahatan akan dibalas dengan keburukannya. Yang terakhir, orang yang melakukan kemungkaran beroleh balasan neraka Allah sekiranya tidak bertaubat. Ya, keempat-empat ni kalau kita tengok, okey ada lagi satu iaitu reda. Reda, qada dan qadar harus diterima dengan reda. Yang kedua, kita tidak boleh berputus asa dengan ketentuan Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud daripada surah Taubah ayat 59 yang bermaksud dan amatlah baiknya kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka sambil mereka berkata cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami dari limpah kurnianya. Demikian juga Rasulnya. Sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita tengok lima-lima ni, dia merupakan satu kitaran kehidupan kita juga. Ya macam kita belajar, kita bekerja, kan? Kita belajar, mestilah kita belajar tu nak ada macam-macam tujuan. Tujuan salah satunya tujuannya nak mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Nak mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan, yang pertama mesti usaha. Apa tu usaha? Ya mengulang pelajaran, bertanya dekat cikgu, apa yang tak faham, buat study group dengan kawan-kawan. Itu merupakan satu usaha. Yang kedua, kita berdoa. Selepas usaha keras apa semua, barulah kita berdoa kepada Allah SWT. Selepas berdoa kita tawakal. Kita tawakal. Tawakal iaitu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita reda. Reda sama ada benda tu kita mendapat keputusan cemerlang ataupun tidak cemerlang. Kena reda. Okey. Sampai sini je dulu untuk tajuk qada dan qadar. InsyaAllah akan datang kita sambung kepada kesan akibat tidak beriman dan juga tugasan untuk dalam subjek qada dan qadar. Okey, itu saja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.